Gua Musang ni merupakan tempat jin bertendang, geng. Kenapa jin bertendang dekat situ? Sebab Gua Musang ni merupakan satu kawasan pekan, kiri kanan dia penuh hutan dan dipenuhi dengan gunung ganang. Banyak kisah seram yang jadi dekat sini, geng, tapi tak dirungkai. Dan pada malam ni ada satu kisah seram yang saya nak share dekat awak semua. Ya Allah, terkejut. Kilat. Tak bunyi pula. Oh, bunyi. Dia perlahan. Ku semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story channel. Welcome back to my story puaka. Before saya mulakan, drop that subscribe button, geng. Jangan lupa like, jangan lupa share cerita ni untuk kawan-kawan korang yang berada dekat Gua Musang tu. Dan kalau kau tengok dekat bahagian chat, dekat tang ni, korang boleh share dengan saya super gift ataupun super chat sebagai tanda korang support, sebagai tanda korang suka menjadi tim puaka. So, puaka tour pada malam ni, kalau minggu lepas kita dah explore Pahang, dah pergi Terengganu. Hari ni kita nak pergi negeri Cik Siti Wan Kembang, di mana negeri ni bernama negeri Kelantan. Oh Allah, cerita hari ni pasal negeri Kelantan. Kita nak kecek Kelantan sikit lah. Teruknya. Dan cerita pada kali ni diceritakan oleh seorang akak, umur dia 40-an macam tu, geng. Dan dia memang berasal daripada negeri pula. Dia memang berasal daripada Gua Musang ni. Memang akak ni lahir dekat Gua Musang, membesar dekat Gua Musang, dah ada anak suami semua dekat Gua Musang, geng. Dan selama dia duduk kat Gua Musang ni, dia pernah mengalami satu kisah misteri yang buatkan sampai sekarang member ni trauma. Tapi rakan-rakan dikasihi sekalian, macam biasalah sebelum saya mulakan cerita story puaka pada malam ni, kena ada lampu merah sebagai syarat dia. Marilah kita tukar lampu merah kita. Dan cerita story puaka pada malam ni bertajuk apa aku lupa. Penunggu Gua Musang. Nama akak ni, Akak Nora. Nora. Last dengar nama ni dalam buku teks tingkatan 3. Dan Kak Nora ni, macam aku cakap tadi, memang asal Gua Musang. Dan dia cerita yang Gua Musang ni memang banyak betul benda-benda seram, benda-benda mistik yang ada. Tapi orang dekat sana jenis pendiam, jenis tak cerita dekat orang. Apa yang berlaku dekat situ, biarlah berlaku dekat situ, jangan buat keluar. Tambahan lagi, sekarang ni Gua Musang ni tengah giat dibangunkan untuk bina macam-macam, geng. Jadi banyak kawasan-kawasan telah pun diteroka. Hutan-hutan, gunung gadang, semua dah dilupuskan sebab nak buat pembangunan. Lagilah benda tu marah, geng. Ibarat rumah engkau, tiba-tiba kau tengah tidur, datang bulldozer, hempap rumah engkau. Tak ke bapak engkau datang nanti bawa parang pergi pancung kepala bawa bulldozer tu? Macam tu jugalah dengan benda ni. Dia marah sebab rumah dia dah diceroboh. Cerita ni jadi dekat Akak Nora sendiri, di mana Kak Nora ni dululah dia kerja sebagai penjual, peniaga pada waktu pagi. Dia jual breakfast, geng. Usually dia akan buka kedai pada pukul 5 pagi. Sebab pukul 5 pagi dekat kawasan Gua Musang tu ibarat kawasan aktif lah. Ada ramai brother-brother lori, ada pekerja-pekerja kilang nak masuk shift pagi, nak balik malam. Memang ramai pukul 5 pagi tu, memang meriah. One day benda ni berlaku pada hari dia berniaga, di mana dia siap-siap macam biasalah. Dah siapkan makanan semua, masuk ke dalam kereta kancil kecil dia. Dan suami dia akan pergi tolong buka kedai, geng. So, diorang berdua pun pergilah naik kereta kancil menuju ke port biasa, di mana port Kak Nora meniaga ni di sebuah perhentian bas. Perhentian bas, Kak Nora pacakkan meja dekat perhentian bas tu. Dia buka, ada nasi lemak, nasi kerabu, macam-macam dia berniaga. Kak Nora ni pun sesuka hati je buka kedai ni. Kalau majlis bandaraya nampak ni, dia kena kutip ni. Tapi tak apalah, ini cerita dulu. Kak Nora sekarang dah tak berniaga dah. Pada pukul 5 pagi time tu, Kak Nora dengan suami dia baru sampai ke bus stop tersebut. Memang gelap gelita, geng. Kiri kanan dipenuhi dengan semak dan juga lalang. Berhadapan dengan bus stop tu merupakan satu kawasan pergunungan yang tinggi. Memang hutan lah, geng. Kenapa Kak Nora pilih spot tu? Kenapa walaupun seram, Kak Nora tak nak pindah? Sebab walaupun situ macam terpencil dengan kiri kanan semak samun, tapi kawasan tu merupakan kawasan laluan utama, di mana orang akan selalu lalu situ, geng. Kalau nak ikutkan seram, memang seram. Tapi sebab dah biasa MPK nak cari rezeki halal,
So Kak Nora pun tunggulah kereta, dia pergilah set up meja apa semua. Suami dia pun tolonglah apa yang patut. 10 minit lepas tu, kedai Kak Nora mulalah beroperasi. Tapi Kak Nora ni meniaga seorang-seorang je. Suami dia kena balik rumah sebab nak siapkan anak-anak untuk pergi sekolah, geng. Tapi pagi tu memang pelik sikit sebab memang mendung, geng. Walaupun gelap gelita, tapi kita dapat nampak awan yang banyak. Memang mendung sejuk-sejuk je. Dan pada waktu tu pukul 5 suku macam tu, dah ada orang datang nak beli makanan Kak Nora ni. Lepas 5-6 orang datang beli makanan, tiba-tiba keadaan mula gerimis. Gerimis yang mengandung mendayung bukan, lain, salah, bukan mengandung. Pukul 5.30 pagi, kiri kanan dah start gerimis. Air hujan intik-intik tak turun. Kak Nora pun time tu duduk je dekat bus stop tu tunggu orang datang. Tapi dia dah agak ni, kalau gerimis ni orang takkan berhenti beli makanan, akan kurang niaga hari ni. Dan tiba-tiba pada waktu tersebut, time ni Kak Nora tengah main telefon, seorang-seorang Kak Nora time tu dia terdengar seperti ada satu suara teriakan, tangisan bayi. Time tu Kak Nora tercari-cari. Dia berdiri daripada tempat duduk, dia berdiri, dia tengok kiri kanan. Siapa yang buang bayi ni? Apa yang jadi ni? Waktu ni Kak Nora tak fikir bukan-bukan. Yelah, sebagai firasat seorang ibu, bila dengar suara bayi menangis, automatically dia akan fikir, ada orang buang bayi. Dan suara bayi menangis tu daripada arah semak-semak belakang Kak Nora. Kak Nora pun teruslah menuju ke semak tersebut. Dia selak apa yang boleh. Selak semak, selak rumput. Cari mana datangnya suara menangis baby ni. Sambil cari-cari tu, Kak Nora pun panggil lah. Budak, mana engkau? Kenapa engkau nangis? Anak sayang, acu, cikucak. Dia cari macam tu, geng. Tapi suara tangisan tu tak berhenti. Kak Nora terus cari-cari mana datang bunyi tersebut. Sehinggalah dia jumpa di balik semak samun ada satu bungkusan berwarna kuning. Tapi kain tersebut dah dipalit oleh kesan-kesan tanah. So Kak Nora time ni dalam hati dah nervous, dah berdebar. Siapa buang anak dalam kain kuning macam ni? Time tu memang muka baby tak nampak, dia seakan terselindung dengan kain tersebut. Tapi nampaklah tangan dia macam gerak-gerak macam tu. Kak Nora pun ambil baby tersebut, dia pangku macam ni, geng. Dan masa Kak Nora pangku tu, bulu roma dia naik tiba-tiba. Kak Nora time ni nak tengok lah macam mana rupa bayi ni. Dia pun sambil pegang tu, dia singkap kain kuning yang tutup muka bayi tersebut. Terkejut member, geng. Sebab waktu dia singkap kain yang tutup muka bayi tu, terlihat yang muka bayi tu seakan macam muka orang tua. Dia saiz bayi tapi muka dia macam penuh dengan kedut-kedut. Nampak rambut berwarna putih tu urai-urai. Dan mata dia merah menyala. Kalau tadi bayi tu menangis, lepas disingkap kain, terus bayi tu gelak. Kak Nora terkejut, terus letak balik bayi tu atas tanah, geng. Dia letak balik, dia terus ke belakang. Dan ni hati dia dah berdebar-debar, dah takut. Pas letak atas tanah tu, nampak yang tangan bayi ni seakan macam begini-begini dalam kain, geng. Dan bayi tersebut bersilih ganti. Kejap nangis, kejap gelak, kejap hihihi, kejap hihi. Tak tahulah macam mana aku nak buat. Tapi macam tu lah, geng. So Kak Nora dah cuak, dia duduk, dia ambil telefon, dia call husband dia. Dia cakap, bang, tolong datang cepat bang, tolong datang cepat bang, ada benda tak best jadi ni bang. Suami dia pun dengar cuak. Suami cakap, okey, tunggu jap 10 minit sampai. Waktu tu Kak Nora duduk je dekat kerusi depan makanan yang disediakan tadi. Sambil duduk tu, memang kedengaran suara bayi menangis gelak, geng. Dan time tu juga ada beberapa buah kereta yang lalu lalang. Dan beberapa buah kereta seakan bagi high beam pada Kak Nora. High beam ni yang lampu tinggi tu, geng. Pak. Kak Nora tadi fikir, apa orang ni bagi lampu tinggi dekat aku? Aku ada buat salah ke? Memanglah aku berniaga kat kawasan yang salah, tapi asal bagi high beam dekat aku? So waktu Kak Nora tengah tunggu tu, kalau tadi ada bunyi bayi menangis, bayi gelak, tiba-tiba bunyi tersebut makin lama makin sayu, makin lama makin senyap, sehinggalah sunyi kawasan tersebut. Kak Nora time tu dia rasa lega, dia rasa macam Alhamdulillah dah habis gangguan ni. Tapi aku nak balik juga, takut sorang-sorang dekat sini.
Dan waktu tu juga ada beberapa kereta lalu, still diorang high beam dekat Kak Nora. Kak Nora time tu macam, siapa yang gila sangat ni, tutup mata sebab silau, geng. Kak Nora time ni, dia buat bodoh je dengan keretanya high beam tu. Sehinggalah, lebih kurang dalam 7 minit macam tu, datang satu kereta kancil, datang. Berhenti betul-betul depan bus stop. Suami dia turunkan tingkap, prek. Dulu tak ada tingkap yang tekan. Dulu tingkap kena prek, kena pulas tu. So, bila suami Kak Nora pulas tingkap tu, tingkap pun turun dengan perlahannya. Suami Kak Nora tu jerit. "Weh, Nora, masuk kereta, cepat. Jangan tanya, cepat kau masuk sini." Kak Nora pun dengan cuak kena marah tiba-tiba. Dia terus ambil box duit, bekas duit, masuk dalam kereta. Suami dia terus tekan minyak. Kancil jadi Evo. Time tu Kak Nora marah suami dia. "Awak ni kenapa marah-marah saya? Kenapa pagi tengking-tengking saya ni?" Suami dia time tu muka cuak, geng. Memang muka putih, geng. Walaupun suami dia gelap, time tu muka dia putih. Memang member buat kereta straight je. Tapi suami dia tiba-tiba bersuara. Dia cakap, Nora, bahaya tempat awak berniaga tu. Kenapa, be? Kenapa buat apa, be? Buat apa? Gapo hok bahaya? Cakap macam tu. Tiba-tiba suami cakap, tengok dekat side mirror. Kak Nora pun pandanglah side mirror sebelah. Terkejut Kak Nora, geng. Sebab Kak Nora pandang dekat belakang, dekat area bus stop tu melalui side mirror. Dia nampak yang atas bumbung bus stop tersebut ada macam satu tubuh perempuan rambut panjang. Tapi pakai macam baju warna kuning. Kain dia lerek-lerek. Dia duduk di atas bumbung sambil seakan memangku sesuatu. Time tu Kak Nora terfikir, patutlah budak tu senyap. Rupanya mak dia dah datang, teman aku pagi tu. Dan rupanya memang pagi tersebut bukan Kak Nora je dekat bus stop tu. Kak Nora ada peneman. Since that, Kak Nora stop meniaga. Sekarang dia buat mamasak. Mamasak tak nak promote saya ke? Saya promote mamasak ni. That's all cerita saya pada malam ni. Thank you guys pada yang sudi dengar cerita daripada negeri Kelantan. Nantikan next negeri kita nak terbang ke mana. Korang komen dekat bawah nak dengar cerita negeri mana. Thank you pada yang sudi bagi super chat dan super gift. Drop that subscribe button for more story puaka. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao, assalamualaikum.